kecil, dia jaga kita macam anak dia, disekolahkan kita sekolah tinggi-tinggi, dia kahwinkan kita, Masya Allah orang ni baik sungguh dengan kita. Maka tuan-tuan, sebab itu kita puji orang tadi, baik sungguh pakcik itu. Yalah, saya dalam perjalanan untuk bekalan, tiba-tiba dibagi saya RM50, Alhamdulillah, sampai saya ke destinasi saya, ke rumah saya. Maka kita puji dia. Tetapi ulama beritahu dalam dunia ni, tak ada seorang pun yang boleh menghimpunkan dua perkara tadi, iaitu kesempurnaan peribadi dia bersama dengan kesempurnaan ihsan dia kepada kita. Ada orang tu lawa hebat, tapi langsung tak peduli ke kita. Kita puji kaya sungguh orang tu, yalah, hebat sungguh orang tu, tapi seposen pun duit dia aku tak pernah makan lagi. Maknanya satu sifat ada pada dia, iaitu kesempurnaan peribadi, tetapi tidak ada ihsan pada diri dia kepada kita. Ada orang buat baik pada kita, hebat dia, tapi dari segi rupa parah dia taklah lawa, taklah sempurna, akhlak dia pun tidak baik, yalah. Tetapi dia buat baik dengan kita, Alhamdulillah, itu pun satu kebaikan. Tetapi yang sempurna hanyalah Allah, di mana Allah bukan saja memiliki rupa paras yang terindah, akhlak yang terbaik, maka di samping itu Allah juga buat baik kepada kita dengan ihsan yang tak pernah kita dapat bayangkan dengan akal kita. Ihsan Allah kepada kita sebelum kita lahir, Allah dah buat baik dengan kita. Dah kita lahir ke dunia, Allah buat baik dengan kita. Kita masuk syurga pun berterusan Allah buat baik dengan kita. Ini yang tak ada pada manusia, tuan-tuan rahmat Allah. Jadi sebab itu ulama beritahu, puji-puji yang sempurna itu hanya layak untuk Allah. Orang lain buat baik ke kita, kita puji juga, tapi pujian yang bersifat sementara. Pujian yang sebenarnya hanya layak untuk Allah, kerana dia Rabbul Alamin. Allah itu merupakan pemelihara bagi alam semesta. Ulama menafsirkan perkataan alamin ini, katanya kullu ma siwa Allah. Semua benda selain daripada Allah, semuanya alamin. Semua dipelihara oleh Allah Ta'ala. Semuanya marbuk bagi Allah. Semuanya dipelihara oleh Allah. Semuanya makhluk bagi Allah, dicipta oleh Allah. Semuanya marzuk, semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana sempurnanya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh jaga seluruh dunia. Kita hari ini kalau jadi pengurus, tuan-tuan, satu syarikat, kita kalau dijaga di kawasan Jeka ni, Jeka je kita boleh jaga. Nak jaga cawangan lain, dia bagi pengurus lain. Sebab kita ni gagal kadang-kadang kalau mengurus banyak sangat benda, tak? Tetapi Allah Ta'ala dalam satu saat dia mengurus alam manusia, alam jin, alam haiwan, alam tumbuh-tumbuhan, alam syurga, alam neraka, alam arwah, alam mizan, alam dikatakan alam barzakh, semua diurus oleh Allah Ta'ala dalam satu saat. Sebab itu kita puji Allah Ta'ala kerana dialah zat yang maha sempurna. Bukan berarti bila buat satu benda sibuk sangat dengan buat satu benda sampai lupa ke benda lain pula. Yalah, abang lupa ke hari ni kita janji nak pergi hospital? Ya Allah, memang abang tadi dah memang ingat sangat dah, tapi bila berborak dengan kawan tadi terlupa sampai ke tengah hari. Maknanya kita ni lemah, tuan-tuan rahmatullah. Bila buat satu benda kita lupa appointment kita, temu janji kita. Kadang-kadang yang dah diingatkan, Ustaz malam ni ada ceramah dah ingat lah, tapi bila tiba sampai masa lupa juga. Itu kadang-kadang, tuan-tuan, lemahnya kita sebagai satu orang manusia, sebagai hamba Allah Ta'ala. Maka kerana itu Allah Ta'ala nak ceritakan kepada dia, Allah ni ada dua sifat, tuan-tuan rahmat Allah. Ulama kata Allah memiliki dua jenis sifat. Yang pertama sifat kamaliyah, sifat-sifat kesempurnaan sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Allah ni sempurna, maha mengetahui, maha mendengar, maha pengasih, maha penyayang. Itu dipanggil sifat-sifat kamaliyah. Maha pengampun. Itu semua maha-maha ni semua sifat-sifat kamaliyah. Sempurnanya Allah Ta'ala. Dia bukan macam kita. Pandangan kita ada hijab, pandangan Allah tak ada hijab. Pendengaran kita ada hijab, pendengaran Allah tak ada hijab. Sempurna Allah Ta'ala. Maka, dan di samping itu Allah juga ada sifat-sifat jalaliyah, sifat-sifat keperkasaan, kehebatan Allah Ta'ala. Allah memang sempurna, tapi di samping itu Allah Ta'ala juga syadidul iqab, sangat keras azab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga muntaqim, satu zat yang maha membalas dendam. Bukan balas dendam, membalas
terhadap kesalahan-kesalahan hamba dia. Allah juga adalah Al-Dhar yang maha memberi mudarat kepada hamba dia. Maka Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita dua-dua sifat yang Allah Ta'ala miliki. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahmanir Rahim ni ulama beritahu dua-dua perkataan ini berasal daripada perkataan rahmah, daripada perkataan rahmat. Pengasih pun rahmat, penyayang pun berasal daripada makna rahmat. Tapi rahmat ini rahmat yang bersangatan, kasih sayang yang bersangatan. Ini kita dapat bayangkan betapa tingginya rahmat Allah tadi. Allah, Nabi SAW beritahu dalam hadis, Inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah itu ada 100 rahmat. Padahal rahmat Allah tadi bukan 100, tapi nak bagi kepada kita kefahaman, mudah faham. 100 rahmat Allah Ta'ala ada. Maka 99 rahmat yang Allah simpan di hari akhirat. Satu je rahmat Allah Ta'ala turunkan ke dunia. Dengan satu rahmat tadi, maka kata Nabi, binatang-binatang buas menyusukan anak dia. Maka manusia, makhluk-makhluk ini hidup saling kasih mengasihani. Satu je rahmat. Dan dengan rahmat Allah tadi juga, Allah bagi peluang kepada orang kafir yang tak pernah menyebut nama Allah, Allah bagi mereka hidup senang. Kita hari ni tuan-tuan, kalau ada orang bergaduh dengan kita, berkelahi dengan kita, dia lepas bergaduh dengan kita, lepas buat dosa dengan kita, dia buat kita sakit hati, dia fitnah kita. Adakah lepas pada itu kita sanggup nak bagi dia RM100 buat sedekah ke awak, saya bagi hadiah ke awak, saya simpati dengan awak? Maka tuan-tuan, jalan kita dapat orang macam itu. Bahkan kalau orang dapat salah dengan kita, mampulah sampai ke akhir hayat kan, takkan buat baik lagi dengan dia. Kan sumpah, serik dah lepas pada ni, tak nak tolong dia. Itu kita punya janji kita. Sebab dia dah buat salah dengan kita, kesalahan yang besar, saya tak akan maafkan dia. Tetapi tuan-tuan rahmat Allah, orang kafir, bukan sekali dia buat salah dengan Allah. Sepanjang hidup dia mungkin, daripada dia lahir sampai dia mati, umur dia 100 tahun lebih, sekali pun tak pernah sebut nama Allah, sekali pun makan tak pernah baca bismillah. Tetapi tuan-tuan rahmat Allah, Allah bagi dia kesenangan yang begitu besar sekali di dunia ini, supaya dapat juga dia rahmat Allah di dunia, dapat juga dia menumpang rahmat Allah, dapat dia peluang, dapat kasih sayang Allah. Walaupun di dalam neraka dia dibakar untuk selama-lamanya, tetapi dia sempat merasa mengecap betapa tinggi dia kasih sayang Allah. Dia boleh mengaku, kalau kita beritahu orang kafir, awak patutnya boleh mengaku betapa sayangnya Allah kepada kamu, walaupun kamu sekali pun tak pernah ucap kalimah la ilaha illallah. Kamu buat dosa paling besar sekali yang paling dimurkai oleh Allah, syirik, tetapi tetap Allah boleh bagi makan pada awak, Allah bagi minum pada awak. Bahkan Allah Ta'ala kata dalam Quran, walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidah, kalaulah aku tidak takut orang Islam menjadi berpecah belah, la ja'alna liman yakfuru birrahmani, kami jadikan rumah orang-orang yang kufur kepada Allah, di buyutim suqufan min fiddah, atap-atap rumah mereka ni kami jadikan daripada emas. Atap rumah orang kafir ni kami boleh jadikan daripada emas, dinding dia daripada perak. Kami boleh bagi kesenangan sebesar-besar pada orang kafir, supaya mereka dapat mengecap nikmat kami di dunia ini, dapat juga berkesempatan menumpang rahmat kami. Tetapi kerana Allah takut nanti orang Islam kata apa pula, ya Allah, orang kafir tak pernah mengucap nama Engkau ya Allah, tapi rumahnya sebesar-besar. Kami orang Islam ni yang beriman dengan Engkau ya Allah, macam mana kami rumah kami herak. Kata kadang-kadang kalau pergi ke Bangladesh, tuan-tuan, rumah dia orang hanya kadang-kadang satu depa je rumah dia, ruang tamu. Ruang tamu sedepa, lebar sedepa, panjangnya pun sedepa, lebarnya pun sedepa. Masya Allah, orang Islam miskin. Tetapi Allah nak beritahu, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Nabi, dunia ni penjara bagi orang beriman, syurga untuk orang kafir. Maka tuan-tuan rahmatan, pernah satu kali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala, cucunda Rasulullah, cicit Nabi SAW, dia naik satu ekor kuda. Datang satu orang rahib Yahudi pakai baju koyak compan camping. Dia beritahu, wahai Zainal Abidin, betul ke datuk kamu ni
moyang kamu ni betul ke cakap dia? Dia kata dunia